Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tetamu Allah di waktu subuh ini dan tetamu Allah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberi kepada kita. Kita sempat berada di subuh ini dan sama-sama kita menunaikan salat subuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Jadi seperti mana biasa kuliah subuh ini kita akan berbincang tentang apa yang kita berada sekarang, iaitu bulan Ramadan yang mulia ini. InsyaAllah sedikit sebanyak memberi pengajaran dan motivasi kepada para jemaah semua. Dan kita tahu bahasanya puasa ini semua kebanyakan mengetahuinya tentang perihal puasa. Dengan keberadaan para jemaah berada di sini, mungkin sebelum saya cakap ni, penjemaah dah tahu dah apa isi dia, apa tajuknya. Tapi itu adalah perkara yang bagi pihak para jemaah yang mengetahui tentang perkara-perkara tentang puasa sebenarnya. Tapi lebih daripada itu, keberadaan para penjemaah dalam majlis ilmu ini yang dihadiri oleh para malaikat, dan salah satu daripada pakej yang kita nak menambahkan nilai tambah dalam amalan kita, iaitu majlis zikrullah, yang mana di akhir pertemuan majlis zikir ini, maka malaikat akan berkata kepada jemaah yang berada, mendoakan para jemaah itu dengan mengatakan, kumu maghfurul lakum, bangunlah kamu, beredarlah kamu dalam keadaan kamu diampunkan dosanya. Jadi dalam bulan Ramadan ini banyak perkara-perkara yang kita akan dapatinya, sebab pintu dibuka seluas-luasnya, kan? Maknanya di bulan Ramadan ini perkara itu dah bertukar, kan? Syaitan diikat, langit dibuka, syurga dibuka, pintu neraka dibuka, amalan digandakan. Mana perkara yang kelebihan-kelebihan itu banyak. Sebab itu dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, potongan hadisnya ialah Rahma anfun, sangat celakalah bagi seseorang itu bila dia berada di bulan Ramadan dengan pakej yang besar macam ni, dia tak dapat apa benda pun, tak dapat kesan. Maknanya dalam bahasa Arab, rahma anfun ni maksudnya seseorang itu diibaratkan celaka ni seolah dia terjatuh dalam lumpur, bukan hidung dia tu termasuk dalam lumpur, dia patah hidung macam tu, tersukuk itu, terbenam dalam tu. Kalau jatuh hidung ke atas, okey lagi. Ni tak, dah masuk ke dalam tanah, masuk mana, memang teruk sangat lah. Macam tu perumpamaan orang Arab dalam menceritakan orang yang tak dapat kesan apa bulan Ramadan. Jadi sebab itu dalam banyak hadis, dan ini menjadi konsep dalam ibadat kita, iaitu imanan wa ihtisaban. Dalam segala perbuatan kita, dalam solat, dalam sedekah, dan di sini kita banyak bercerita tentang puasa. Man qama Ramadan dan imanan wa ihtisaban, sesiapa yang menghidupkan bulan Ramadan ini imanan, dalam keadaan keimanan. Mana kadang-kadang iman ini, mana seolah dia tahu ini adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala, bukan main-main. Bukan budaya puasa ni, bukan budaya adat, bukan cara makan seperti puasa-puasa agama-agama lain. Wahtisaban, dan mengharapkan di akhir puasa tu apa dia mengharapkan? Itu ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pukul 6.30, kita insya-Allah setengah jam itulah. Tapi selagi lama lagi banyak fadilatnya, insya-Allah, kan. Jadi dalam puasa ni, ayat Quran kata ayyaman ma'dudat, hari, beberapa hari saja. Tak lama puasa ni, 29 hari atau 30 hari, kan. 20 hari
telah berlalu dah. Sebab itu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kau terimalah puasa kami ini ma madha, apa yang telah lepas 20 hari lepas kita minta diterimakan. Wa aslih, dan ya Allah perbaikilah ma baqiya, apa yang masih berbaki lagi. Ma baqiya, baki, bahasa Arab baki yang tertinggal lagi, samanya baki, bahasa Arab baki, baqiya. Maknanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang 21 hari kan, 20 hari kita berpuasa, kita minta kepada Allah semoga diterima. Dan selebihnya, sebab Ramadan ini 20 hari yang sebelumnya tidak ada apa-apa kalau dibandingkan dengan 10 hari yang berbaki ini kan. Sebab dalam hadis pun banyak yang mengatakan skop tu luas, bulan Ramadan 30 hari. Tapi macam semalam kita dengar daripada kuliah Isyak semalam, mana daripada 20 hari, daripada 30 hari itu hadis dah menyatakan taharrau, ambil beratlah, berjaga-jagalah Lailatul Qadar ini fi ashrul awakhir, di 10 terakhir ini. Dan berjaga jugalah pada witir, iaitu kita dah lepas satu malam, iaitu witir ni ada 5 hari sahaja kan. Witir dalam ada 5 hari sahaja, 21, 23, 25, 26 kan? 26 kan? 27. 27 masih ada lagi, okey. 27 dan akhirnya 29. Ini ayam ni, sebab itu banyak ulama mengatakan sesiapa yang solat Isyak, solat tarawih dan solat subuh berjamaah, basically dia dapat Lailatul Qadar. Senang saja. Itu sahaja Lailatul Qadar. Tapi selebihnya ditambah-tambah lagi dengan top-up amalan-amalan lain seperti tahajud, doa, baca Quran dan sebagainya. Maknanya dalam 10 hari itu ada keistimewaannya, 20, 21 sampai 30. Tapi dikelaskan lagi pula witir. Dan witir pula dikelaskan lagi pula dengan sab'al ishrina pada 27 bulan Ramadan ini. Itu maknanya, pendek kata, sepanjang 10 hari ini adalah hari yang kita tak boleh berganjak. Hari-hari setiap kita kira by minute lah, setiap masa adalah hari-hari yang sangat-sangat agung sekali. Okey, kalau dalam Zulhijjah 10 hari itu dikira hari yang terlebih baik adalah di siang hari. Tapi di bulan Ramadan yang terbaik adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Zulhijjah ini adalah waktu siang, daripada 1 sampai 10 Zulhijjah masuk hari Arafah. Inilah kelebihan-kelebihan yang kita cuba kita motivasikan diri kita dan saya sendiri kan. Dan di antara bulan Ramadan, perkara yang paling besar sekali, iaitu 2 perkara yang selalu menghantui diri saya dan mungkin para jemaah, mungkin jemaah tak terkesan kalah dengan 2 sifat, iaitu sifat malas, sifat malas, dan sifat taswif, iaitu menangguh-nangguhkan. Sifat malas ni memanglah dia mungkin syaitan mewarisi sifat ni daripada sebab lama dah malas ni, sampai bulan Ramadan pun kita rasa malas beramal. Jadi nak lawan daripada sifat malas ini, kita kena tengok daripada kelebihan tu lah. Daripada kelebihan semangat, kena lawan daripada sifat malas tu. Macam kita malas nak pergi kerja, tapi kalau tak pergi kerja, tak ada duit nanti akhirnya pergi juga. Kalau malas nak datang solat, malas nak baca Quran. Tapi kalau kita ingat macam, bayangkan bagaimana selepas 30 Ramadan nanti, semua orang dapat ijazah yang berkhotam dan sebagainya, sedangkan kita tak dapat apa-apa pun. Hari itu dah sepatut menangis. Itu bukan menangis hari raya. Kita bila masuk 10 terakhir, lagu raya yang menjadi inspirasi hidupku kan. Sedih lah, bagaimana tersentuh lah. Bukan tersentuh dengan kesan aku tak ada apa lah malam Ramadan macam ni, Quran pun tak ada,
zikir pun tak banyak, macam mana ni? Ramadan akan datang setiap tahun, tahun depan Ramadan ada. Tapi adakah kita, saya boleh ada di bulan Ramadan akan datang? Atau kalau ada, adakah saya sesehat begini, ada kapasiti, ada potensi dengan keadaan tenaga sebegini rupa? Sebab itu ayam, hari-hari berbaki ini adalah hari-hari yang kita cuba tunggu-tunggukan. Sebab hari manusia ni ada 3 saja. 3 saja dalam hari. Yaum Ramadan, hari yang telah lalu, kan? 20 hari Ramadan dan lepas dah. Menangis macam mana pun tak akan kembali lagi dah. Tak akan kembali lagi dah. Masa muda saya, masa muda kita tak akan kembali lagi dah. Itu kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ada kesalahan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intaha, finish. Tapi yang yaum ya'ti dan hari yang mendatang. Hari yang mendatang kita tidak memiliki sebenarnya. Hari besok sekejap lagi mendatang. Kita tak tahu apa yang akan kita lakukan. Kita akan dapat sahur, berbuka selera, tapi bersahur tak selera dah. Benda yang sama je, tak boleh selera dah. Makan, berbuka boleh makan banyak, benda yang sama. Tapi bersahur, tengok jeling-jeling, tengok pegang-pegang, tekan kaki, buang, tak boleh dah, tak ada selera dah. Okay. Itu hari yang mendatang, hari yang mendatang. Dan hari yang kita berada sekarang ni, hari yang kita berada sekarang, yang sekarang ni, yang kita lalui ini ni, kita pun tak pasti, mungkin kita tak sempat nak selesaikan. Sebab itu hari ini bertiga, maka ya Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah yang menemukan kita dengan Ramadan ini, Allah memberi kita peluang Ramadan ini, maka kau terimakanlah segala amalan kita yang kita ada di sini. Kalaulah sesuatu benda kita buat dalam kehidupan kita ni, tiba-tiba kita buat satu projek dan satu proposal dan sebagainya, tiba-tiba satu tu tidak diterima, amalan kita dibuang macam tu saja, haba'an mansura. Puasa kita dibuang begitu saja, buang tu sampah saja. Itu yang kita fikirkan. Sebab tu amalan ini mesti kena tepat. Sebab tu dalam puasa ada katakan, kita pernah dengar kan, yang tidak dapat apa benda, mereka lapar dan dahaga saja. Itu sayanglah. Amalan-amalan bertahun-tahun, tapi kita kumpul duit banyak-banyak, tiba-tiba duit itu hancur dah, kena habis dekat skamer macam rugi saja kan. Ada mana soalan tu, kita kumpul pahala banyak, tapi pahala itu terbuang dengan sebab-sebab yang mengumpat ataupun kata orang muflis lah. Amalan-amalan tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kosong saja. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, betapa bersegeranya panggil Ramadan ini. 2-3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu ni, kita kata welcome Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Tapi sekarang ni tak ada lagi dah. Kita hanya menunggu saat-saat berpisah dengan kekasih kita yang sangat kita cintai, iaitu Ramadan. Dia akan pergi, sama ada kita beribadat atau tidak beribadat, Ramadan tetap akan pergi meninggalkan kita. Adakah di saat penghujung Ramadan itu kita dah mendapat aitqun minan nar, kebebasan kita daripada api neraka? Dan bulan Ramadan inilah bulan yang selalu kita ingat, bahwasanya kita sentiasa mengingati orang-orang yang tersayang, orang-orang yang dicintai daripada ibu bapa. Dan kita pun mungkin akan kenal mak ayah. Macam saya, 2 orang tak ada kan. Jadi macam teringat bagaimana hari-hari kita bersama dengan keluarga kita yang kita cintai, dan mereka kan, ibu kadang-kadang bulan Ramadan dengan masakan-masakan dan sebagainya. Jadi bagi setiap orang ini doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini. Maka perkara yang paling kita besar sangat ialah dalam hadis mengatakan, inna lillahi mutaqa fi kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya bagi Allah itu akan membebaskan setiap orang ini pada setiap hari dan malam. Likulli abdin minhum, sebagai tiap-tiap kita ni da'watun mustajabah, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doalah di waktu mana, dan sebaik-baik doa ialah kita mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampunkan segala dosa kita.
Ada seorang hadis, ada hadis mengatakan seseorang itu diangkat darjatnya di hari akhirat nanti. Maka orang yang mendapat darjat itu bertanya, "Ana, dari mana aku mendapatkan darjat yang tinggi ini?" Maka malaikat memberitahukan bahasa itu adalah al-istighfar min waladika, itulah doa-doa keampunan daripada anak keluarga kamu, daripada anak-anak kamu, daripada waladika, daripada anak kamu. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu yang penuh dengan keberkatan ini, kita mendoakan. Sebab itulah doa kita kata, Allahumma a'ti riqabi, ya Allah, bebaskanlah belenggu aku ni, bebaskan dari kita dari aku ni dari api neraka. Wali walidayya, bagi kedua ibu bapaku, wali ahli daripada keluargaku, wali azwa daripada istriku, wali ajdari daripada datuk nenekku, wali muslimin daripada semua orang muslim. Bebaskan daripada api neraka. Sebab itu bulan ini adalah bulan yang Allah mengurniakan segala-galanya. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan Ramadan ini kita lihat bahwasanya bagaimana di antara hasil bulan Ramadan itu ada yang mufarrid, maknanya ada yang kecuali, ada yang mengabaikan Ramadan ini, tidak ada dapat apa-apa Ramadan biasa saja. Ada yang mujtahid, ada yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Ramadan ini. Kita boleh tanyalah, adakah di pada golongan mana kita berada dalam kelompok orang yang menghidupkan Ramadan ini. Baik itu dalam kehidupan seharian kita ini, al-maut, kadang-kadang kita tak suka nak untuk bercerita tentang kematian, tapi kematian adalah selepas Ramadan ni umur kita akan meningkat. Kita akan kulli atin qaribun, setiap perkara yang mendatang itu hampir. Benda jauh macam mana pun, kita berada sebelum jauh, balikna Allah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkatkanlah Rajab, Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya, tapi sekarang ni Ramadan dah habis dah. Badan nak habis dah, nak tinggalkan kita lagi dah. Bagaimana benda itu akan, dan Ramadan ni adalah satu peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah di saat-saat yang berbaki ini, dan semua amalan itu kebanyakannya kejayaan akan dinilai daripada waktu finishing itu, khawatim, kesudahan itu. Al-awamir bil khawatim, suatu perkara itu mungkin kita kata mungkin kita kalau pemain bola, mungkin first half masa pertama dia menang, masa kedua dia menang, tapi 10 minit yang terakhir dia leka, maka dia boleh dikalahkan oleh pasukan itu. Sebab itu al-awakhir, finishing itu sangat penting. Tak kira bagaimana ustaz, bagaimana permulaan itu walaupun baik, tapi finishing yang tak baik, maka definition patut kita nak husnul khatimah. Maka begitu juga dengan Ramadan ini, kita nak mengiringi Ramadan itu ke pintu gerbang Syawal dengan sebaik-baik ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersama dengan kesedihan lagu-lagu raya yang berbagai-bagai mengenang nostalgia kita. Maka daripada situ kita dah lupa inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kita dengar ialah lagu-lagu yang bukan waktunya kita untuk kita berada ni, tapi itulah yang realiti yang berada di kalangan kita ini. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah kita mengetahui bahawasanya bagaimana orang yang meninggal ini dilupai oleh orang yang hidup, kita akan rasa beramal bersungguh-sungguh. Ya, kalau seorang itu meninggal mungkin sebulan, setahun, mungkin orang ingat lagi. Kalau 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, orang tak akan ingat lagi dan nama kita. Kan? Ada orang yang berada dalam kubur lebih lama daripada umur dia, kan? Macam apa dulu kan, sahabat-sahabat dulu dah beribu-ribu tahun dah berada dalam kubur. Ada orang umur 20 tahun tapi berada dalam kubur beratus-ratus tahun. Maka bagaimana amalan kita kan? Kita nak seperti mana biasa sekarang kita lihat
Orang nak balik kampung kan, nak balik kampung, jauh-jauh berjalan balik Kelantan dan sebagainya, perkara yang mereka lakukan ialah servis kereta kan, servis kereta, jaga kereta supaya cantik, buat bekalan dan sebagainya untuk perjalanan jauh. Tapi bagaimana perjalanan yang jauh, iaitu kehidupan kita yang kita tak akan kembali lagi, kita berada dalam tanah perkuburan itu, maka kan, tamanna, bercita-cita untuk kembali ke dunia ini bukan nak melihat harta dia, bukan nak lihat keluarga dia, tapi nak amal soleh, ataupun nak berpuasa, ataupun nak berada di bulan Ramadan ini. Ada satu kisah dua lelaki yang di zaman Rasulullah SAW dia berjuang dalam fisabilillah. Salah seorang daripada ini mati syahid pada tahun ini, dan seorang lagi tidak mati syahid, tapi dia mati selepas itu setahun. Maka ada seorang sahabat yang bermimpi bahwasanya orang yang mati kemudian ini masuk syurga lebih awal daripada orang mati syahid. Maka ditanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana orang ini boleh masuk syurga awal daripada orang mati syahid? Maka Rasulullah berkata, alam yudrik Ramadan, adakah dia mendapat Ramadan? Kita alhamdulillah, saya dapat lagi Ramadan ini dalam keadaan diduga oleh Covid, dan masing-masing ada Covid dan sebagainya kan. Tapi Allah bagi peluang kita untuk stay supaya kita dapat menghabiskan Ramadan ini. Alhamdulillah. Sebab tu wala'allakum tashkurun, semoga kamu dapat bersyukur kan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dalam surah Al-Baqarah tentang Ramadan itu, kita bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesihatan yang ada. Dan kita ada di sini dan kita boleh datang ke surau ini bukan daripada hasil kita sebenarnya. Mungkin hasil daripada Allah nak memberi kebaikan kepada kita. Allah nak bagi kebaikan kepada kita, menghidayahkan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita. Kita bukan kata, saya okey, saya tak salah. Tak, itu adalah, sebab itu dalam azan, dalam hayya 'alas salah, hayya 'alal falah itu ditambahkan dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang kita boleh datang surau, yang kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Sesiapa yang bercinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah lebih bercinta untuk Allah lebih kasih untuk berjumpa dengan dia. Dan bagaimana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Sewaktu kita bentangkan, this is my Ramadan. Inilah Ramadan saya ya Allah, hisablah. Bagaimana Allah kata wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalas pasal amalan-amalan lain Allah bagi pahala. Tapi bila pahala waktu hisab nanti Allah akan lihat, malaikat akan tengok amalan kita dan malaikat akan bagi mengikut, tidak ada rate pahala sebesar-besarnya diberi oleh malaikat oleh Allah tentang pahala Ramadan itu di akhirat nanti. Dan lihat bagaimana, sebab itu kita tengok bahawasanya adalah hadis hadis masyarakat, bagi orang yang berpuasa ada kedua kegembiraan. Satu, kegembiraan waktu kita beriftar, itu dah lepas dah. Bagaimana kegembiraannya? Dapat makan dan dapat gembira juga dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini dah selesai satu hari. Alhamdulillah, dengan baik. Kita bersyukur, rasa gembira sangat, rasa sangat-sangat teruja sebab kita dapat mengharungi berpuasa dalam satu hari. Tapi yang sangat gembira ialah waktu kita mendapat result, kita mendapat keputusan dan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Itu yang waktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita membentangkan segala amalan hidup kita. Dan waktu itulah kita akan membaca apa yang kita lakukan. Kita akan membaca Iqra kitabaka, bacalah tulisan catatan kamu yang kamu lakukan di dunia ini. Maka di bulan Ramadan inilah bulan yang kita berusaha untuk menghapuskan dosa. Dan kita lihat bahawasanya al-'itqu minan nar. Saya campur-campur dalam ni supaya kebebas dalam tajuk ni. Al-'itqu minan nar, kebebasan daripada api neraka ini maknanya kalau kata bebas daripada api neraka ni, bebas tu maknanya tidak akan masuk ke dalam neraka lagi kan. Kalau kata diampunkan,
kalaulah dia diampunkan, mungkin dia diampunkan, tapi selepas itu dia akan melakukan dosa juga. Dan dia melakukan dosa, maka dia mungkin akan masuk neraka. Tetapi kalaulah dia dibebaskan daripada api neraka, selepas kehidupan dia macam selepas Syawal macam ni pun, dia akan sentiasa, bila kalau dia buat salah ada sikit, dia hapuskan. Dia sentiasa ada buat salah sikit, saya ni buat dosa, maka dia istighfar. Maka dia tidak ada dosa yang sebetulnya kata dosa kecil-kecil ni dihapuskan dengan melalui wudu, dengan istighfar, dengan datang ke surau dan sebagainya, dengan berzikir, maka itu dihapuskan segala dosa-dosa kecil. Maka tidak ada layak kau. Sebab itulah hadis mengatakan kita ni dihapuskan dosa kita secara harian, secara mingguan dan secara tahunan. Harian ni dah 5 waktu solat ini, di antara 5 solat ini, solat 5 waktu ni, subuh sampai waktu 5 ni, maka dia ni akan dikafarah, akan akan dihapuskan dosa-dosa di antaranya. Dan di antara Jumaat dengan Jumaat akan dihapuskan dosanya. Dan di antara Ramadan dengan antara Ramadan dihapuskan. Maka la yabqa, maka tidak ada dosa. Yang dosa besar-besar tu tak dilakukan, yang kecil-kecil dihapus begitu sahaja. Maka itulah kita kata kelebihan yang kita ada berbaki, dan kita ni sebenarnya banyak dosa kan. Dosa yang kita tahu dan dosa yang kita tidak tahu. Dan ada dosa yang kita sepatut buat, kita tak buat, itu pun kira dosa juga kan. Tak baca Quran, tak baca Quran dan sebagainya, itu menjadi satu dosa yang kita tidak mengambil manfaat daripada itu. Sebab Al-Quran ni dia ada dua saja. Sama ada Al-Quran akan membela kita di akhirat nanti, ataupun Al-Quran akan mendakwa kita kan. Kalau ada doa tu yang membela kita, iaitu Asyam wal Quran, puasa dan Quran ni yashfi'an lil abdi, memberi syafaat kepada. Syafaat ni maksudnya membantu kita. Tidak ada tempat lain membantu. Yauma qiyamah, di hari kiamat nanti kan. Asyam tu puasa berkata, ai rabbi inni mana'tahu lit ta'am. Puasa tu dijadikan sebagai seseorang, maka dia kata sesungguhnya aku ni menahan daripada makanan wasyahwat dan segala keinginan bin nahar, di waktu tengah hari tak makan. Fashfa'ni, maka syafaatkanlah, berilah pertolongan padaku. Maka Al-Quran berkata juga, Rabbi, wahai Tuhanku, mana tahu dia ni menahan waktu malam an-naum, daripada ngantuk sangat, tetapi dia baca Quran juga bila fasyafa'ni, maka makilah syafaat kepadaku padanya. Fayashfa'ani, maka dua-dua ni Al-Quran dan puasa ini, maka dua-dua akan memberi syafaat. Dan kita tak boleh berpisah kehidupan kita dengan Al-Quran sebenarnya. Waktu kita salat, kita akan baca Al-Quran, Al-Fatihah, Waladhdallin, lepas tu ayat apa kita baca, maka cara bagaimana pun mesti kita kena memahirkan diri untuk baca Al-Quran, dapat baca Al-Quran. Sebab Al-Quran inilah yang boleh memberi syafaat kepada kita. Sebab itu kedudukan seseorang itu di hari akhirat nanti, bagaimana kedudukan bacaan dia di dunia sebelum dia mati. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan ini sama ada kita dimakbul ataupun matrud, ataupun kita diterima ataupun kita ditolak amalan-amalan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan kita daripada 1 Ramadan sampai akhir dan lebih-lebih hingga sekarang ini, walaupun kita dapat, sebenarnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak berlomba-lomba untuk menghabiskan Ramadan ini. Dan mungkin kita kata ini adalah Ramadan yang terakhir, dan tahun depan kita pun belum pasti untuk berjumpa dengan Ramadan dalam 11 bulan yang akan datang, dan berbagai-bagai perkara. Dan sekiranya kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan begini, maka kita reda. Sebab dia kata, in man ahabba liqa Allah, siapa yang sangat suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah sangat bersuka hati untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha, dan siapa yang benci untuk jumpa dengan Allah, kariha Allah liqa Allah benci untuk berjumpanya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kami semua ni takut mati semuanya Rasulullah. Maka Aisyah kata, Rasulullah kata, tidak, bukan macam tu. Maka kita seseorang ni, bila kita diberi kabar gembira tentang rahmat Allah, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita rasa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasan-balasan yang kita lakukan di dunia ini.
Ya Allah, sebab itulah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, sesiapa yang mendirikan Ramadan ini dengan iman. Iman ni ada orang yang puasa tidak ada iman, dia puasa biasa-biasa saja. Dia tak tahu apa benda puasa ni. Sebab tu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Bagaimana difardukan kan? Bagaimana puasa tu ada syarat-syarat dia kan? Kebanyakan orang puasa tak tahu apa benda. Itu sebab tu kita kata mama yang puasa tu puasa apa lapar dan dahaga saja, puasa makan saja. Puasa mulut daripada makan saja, tapi kata-kata malah tidak, malah lagi teruk macam tak solat dan tak sebagainya, itu lagilah maka tidak ada nilai di segi itu. Maka tak perlulah, kita kata ada hadis yang mengatakan tak perlu dia meninggalkan makanan kalau dia tidak menjaga mulut, tidak menjaga daripada kata keji dan sebagainya. Yang penting untuk daripada situlah la'allakum tattaqun, untuk mencapaikan sahad ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu, akan diampunkan ma taqaddama min zambihi, apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Itu daripada siapa yang menunaikan apa panggil solat tarawih. Bahawa satu hari lagi pula, man qama lailatul qadar, siapa yang mendirikan mendapatkan lailatul qadar ini imanan, iman dan kadang beriman dengan Lailatul Qadar ini, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa dia apa yang telah lalu. Ini hadis-hadis. Taharra Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir, seperti masih saya sebut tadi. Jagalah, dapatkanlah bulan Ramadan ini di 10 malam terakhir. Dan di walau waktu witir. Jadi semalam kita ada 21, kita ada 23, 24 dan seterusnya. Dan sekiranya kita tak dapat Lailatul Qadar pun, pada tiap-tiap malam tu lillahi fi kulli lailatin utaqa minan nar. Dan bagi Allah setiap malam itu kebebasan daripada api neraka. Adakah kita, senarai saya atau senarai para jemaah semua, termasuk dalam senarai orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka, daripada keluarga kita, daripada ibu bapa kita yang telah pergi? Maka tanggungjawab kita lah untuk mendoakan kepada mereka supaya dibebaskan daripada api neraka, supaya kita dapat bersama-sama mereka dalam syurga nanti kan. Sangat-sangat saat kita berpisah dengan ayah, dengan ibu kita di dunia ini, kita tak akan jumpa lagi, tapi kita akan berjumpa di hari akhirat nanti, dalam syurga nanti. Maka oleh itu kita nak bawa diri kita, isteri dan anak-anak ini bersama-sama menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar dan waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat-sangat kita mimpi-mimpikan, kita idam-idamkan, dan seterusnya kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni lebih baik, bukan 1000 bulan. Maknanya kalau 83 hari, 83 tahun 4 bulan itu, maknanya bukan macam tu. Lebih baik, sebab orang Arab dulu kiraan yang paling banyak sekali masa itu adalah 1000 saja. Tak ada 1 juta, bilion, tak ada lagi lah kan. Yang ada 1000 saja. Jadi mana Al-Quran itu memang tepat, dia kata khairun minal alf, lebih baik daripada 1000, mana naik ke atas. Itu mana bilangan 1000, khairun min alfi syahr. Dia 83 tahun lebih itu non stop beribadat. Sebab itu kita kena ingatkan, kalau kita kata kita bagi satu malam mesti RM10, maknanya 83 tahun kita bagi RM10. Atau kalau kita baca solat 1 juzuk, maka solat 1 juzuk kita baca 83 tahun, boleh digandakannya itu dengan 83. Begitulah, sebab umat kita ni adalah umur yang pendek, dan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang panjang kan, 1000 tahun satu hari kan. Maknanya umur kita berapa hari, berapa minit saja kalau membandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada disediakan oleh Allah dalam syurga. Maka Lailatul Qadar lah, amalan-amalan macam ni lah diganda-gandakan. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukanlah kami di bulan Ramadan ini dengan keberkatannya, dengan keampunannya, dengan kebebasannya daripada api neraka, insya-Allah. Dan sebab malaikat pada waktu Qadar ni malam yang banyak sangat malaikat turun, sehingga katakan malaikat turun ke bumi ini min adadil hasr,
daripada sebanyak bilangan batu yang ada di muka bumi ini. Bagaimana bilangan batu di malaikat muka ini? Maknanya banyak sangat malaikat turun. Tanda tatanazzalu alaihim malaikat waruh, dan malaikat dan malaikat Jibril sekali turun untuk kepada dunia ini untuk mohonkan keampunan kepada siapa yang meminta akan diberikan keampunan, siapa yang minta keampunan diberi, siapa yang minta hajat akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita kata bahwasanya mana kita nak dapat Lailatul Qadar, bagaimana Lailatul Qadar ini? Tapi Lailatul Qadar ini kebanyakan diberi oleh hadis ini adalah waktu pagi saja. Mana kalau pagi malam dah kita tak dapat, macam seorang itu tak perform, tak baca Quran, tak solat tarawih, tapi pagi tengok ini tanda macam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu telah asyamsu la syi'a laha. Waktu yang matahari keluar pada hari itu tidak cerah sangat, matahari pucat, maknanya suatu macam itu. Ka'anna tas'at tartafi', sehingga sampai dia naik tu barulah dia cerah, tak kuat macam udara macam tu. Tapi waktu pagi dah lah, bukan malam. Ada kampung saya tu, malam Qadar ke? Tapi dia pagi-pagi dia cek pagi, semalam dia tak cek. Sepatut malam dia. Sebab tu orang yang tu dia nak tanya, nak dapat buat tak ada. Tak ada juga ada Lailatul Qadar, Lailatul Samha. Hari yang tidak panas, hari yang tidak sejuk, sedang-sedang macam tu saja. Kemerahan sikit. Sebab ini hadis seperti inna hadza syahru, sebelum Ramadan ini qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alf. Di bulan Ramadan ini satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha, siapa yang dihalang, diharam, di mana dihalang, tidak dapat. Hurimal khairi kullu, siapa yang tak dapat 1000 dia memang rugilah. Hurima kulluhu, hurimal khair kullu, seolah-olah dihalang daripada kebaikan semuanya. Wala yuhramu, yang tidak dihalang daripada kebaikan illa mahrum, mereka yang mendapat, mereka orang yang dihalangkan sebab dia tidak berada di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar ini, maka dia adalah dihalang daripada segala kebaikan-kebaikannya. Jadi semoga kita terjauh daripada diharamkan atau dihalang daripada untuk mendapat kebaikan di bulan Ramadan, untuk mendapat kelebihan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, semoga di bulan Ramadan ini yang berbaki dan tak berapa hari lagi ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Kita sebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang memberi peluang kepada kita untuk kita berada di bulan Ramadan ini. Maka kita kena ingat di bulan Ramadan, di akhir-akhir ini, di hari raya sebagainya, belum sebut lagi tapi saya beritahu lah, maksudnya kita senantiasa sebut nikmat puasa sebenarnya. Kita dapat nikmat puasa dan sebagainya, Allah ampunkan dosa kita. Kita sangat bersyukur kepada Allah di hari 1 Syawal itu sebenarnya. Kegembiraan itu kegembiraan dengan berjoget, dengan lagu pesta raya dan sebagainya, lagu-lagu ataupun filem-filem dan sebagainya, menghiasi bulan Ramadan itu adalah satu perkara yang sangat-sangat jauh daripada apa yang diperlukan oleh Islam. Kita sangat bergembira. Tak salah kita kata jumpa dengan di bulan 1 Syawal nanti, takabbar Allah, semoga Allah ampunkan. Tahniah kita dapat berada sini hadir. Di antara kita jumpa tu kita senyum dan kita juga mengucapkan congratulations. Ya Allah, terima kasih Haji. Maaf, kita sangat-sangat bergembira. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi, kita dapat terima, semoga amalan kita diterima. Kita mendoakan di 1 Syawal nanti. Dan kita juga banyak sangat bergembira dan tidaklah melakukan satu perkara yang kalau kebanyakan di kampung pun ada juga, bila cucu-cucu balik kampung, atuk tak pergi dekat surau sebab nak layan sebagai tak bagus macam tu, tapi dah surau dah tak seperti dulu lagi, tak seperti Ramadan lagi, dah kurang, dah sibuk pergi sana, tak sempat dah. Lega sangat melayan sampai tidak dapat solat berjemaah seperti sebelum 28, 29 Syawal Ramadan, tak lagi dah. Tak ada lagi dah. Dan kita perlu banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Kita membesarkan Allah di atas segala petunjuknya. Dan bayar zakat fitrah,
dan menghiasi diri dengan yang halal, zina, menunjukkan kelainan kepada kita. Dan kita awal pagi kita disunatkan untuk makan pagi dan banyak bertakbir, dan kalau boleh kalau zaman dulu dia disunatkan supaya kita berjalan. Berjalan ni dah supaya dapat bertemu dengan kawan-kawan banyaklah. Boleh jumpa. Sekarang ni tak ada lah macam tu kan, semua tutup pintu rapat, laju pula, tak nak jumpa kawan dah. Tahniah, macam Haji Luqman kena jalan kaki pusing ikut. Dan disunatkan juga dulu masuk datang jalan lain, balik jalan lain kan. Masuk tiap lorong baru sampai Zul-A. Supaya dapat kenal orang tu. Gitu. Dan mukhalafatut tariq, untuk berjalan, itulah antara, dan sunat-sunat lain lagi lah di bulan Ramadan dan di bulan Syawal nanti. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan atqu minan nar, a'la darajat tahrim minan nar. Yang paling tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah membebaskan diri daripada api neraka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maaf ni maksudnya maaf dengan ampun lain. Kalau maaf ni dah tak ada langsung dah, tidak ada kesan langsung dan clear, tidak ada seolah-olah la zamba lahu, tidak ada dosa. At-taibu minaz zam, orang yang bertaubat daripada dosa, kama la zamba lahu, tidak ada dosa, bersih. Jadi kita lihat kepada Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak tahu alamat tanda-tanda seorang itu bertaubat selepas itu dia baik, amalan diterima di bulan Ramadan ini, bagaimana kedudukan selepas Ramadan nanti. Maka dia sentiasa segera bertaubat. Kita ni tak sunyi daripada melakukan kesalahan, tapi sewaktu melakukan kesalahan dia terasa, aku buat salah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya ada keimanan dalam hati kita dan sentiasa bertaubat bila melakukan kesalahan dan tamak atau rasa nak melakukan kebaikan. Inna lillahi inda kulli fitrin utaka wa zalika fi kulli lailah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan kita daripada api neraka. Sebab di antara doa-doa yang kita selalu baca, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah aku berlindung daripada api neraka 7 kali atau 3 kali selepas solat. Itu adalah sangat Allahumma ajirna minan nar, supaya sebab kejayaan besar kepada kita di dunia ini. Sebab tu kaki kiri kita mengiri kaki kanan kita untuk masuk ke syurga. Itu final kejayaan yang besar ialah. Dan perpisahan yang sebenar ialah perpisahan satu kumpulan, satu grup, satu orang ke dalam syurga dan satu orang ke dalam neraka. Itulah perpisahan yang sebenarnya, perpisahan dari tempat duduk daripada syurga ataupun neraka. Jadi sama kita para jemaah surah Ar-Ra'd ini, sama-samalah kita bergembira dengan kejayaan kita untuk berada di sini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terus lagi ditingkatkan semangat kita, dikuatkan lagi semangat kita supaya tidak dilemahkan dengan fizikal dan keinginan-keinginan lain. Dan seperti mana saya kata tadi, taswif itulah sangat penting sekali. Taswif ni mana menangguh-nangguhkan. Take 5, sekejap lagi lah saya pergi, sekejap lagi lah saya buat, sekejap lagi lah saya semayang, nanti saya pergi. Last sekali tak sempat berjemaah. Dan kita fullykan dalam surau ini untuk kita sentiasa untuk mendapat kebaikan. Di antaranya ialah yang perkara yang kita perlu buat juga ialah bila selepas subuh tu kita boleh stay tu sampai syuruk. Itulah satu kelebihan besar, seperti mana dalam hadis mengatakan sesiapa yang boleh duduk sampai berzikir di tempat itu sehingga waktu syuruk, dia seolah-olah mendirikan haji dan umrah taman, mendapat pahala haji dan umrah secara sempurna, komplit. Ini yang jarang dilakukan. Masing-masing sibuklah mungkin dilakukan di mana-mana lain lah. Tapi itu perkara yang kita boleh buat jugalah. Dan saya nasihatkan pada diri saya dan pada jemaah semua, kita jangan lupa juga untuk membaca maksurat dan zikir-zikir pagi. Zikir selain pada baca Quran, kita berzikir juga yang 100 kali la ilaha illallah subhanallah. Itu perbanyakkanlah berzikir, sebab itu adalah diganda-gandakan. Sebab itu di bulan Ramadan ini bukan kita menjaga kebaikan itu bukan saja di siang, di malam saja, maka siang hari kan, siang hari dan malam. Kalau seseorang itu dia buat dosa di siang hari,
dia susah akan buat bangun solat hajat ataupun qiyamul lail di waktu malam kalau dia buat dosa di siang hari. Allah buat dosa sikit saja pun dia macam solat ni dihalang daripada untuk melakukan qiyamul lail. Kita boleh tahu kalau seorang tu buat dosa macam tu tengah hari, tapi malam dia untuk beribadat agak susah buat dosa. Disebabkan dosa-dosa itulah dia berkarat yang susah untuk mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari-hari yang terbaik ini, hari-hari yang berbaki ini. Semoga para jemaah semua dan saya kita berada dalam kesihatan yang sihat. Dan kalau sihat ini adalah satu rezeki yang besar yang Allah beri kepada kita untuk kita berada di hari-hari yang terakhir. Bila Allah pilih kita berada dekat sini, maka tentulah Allah inginkan kita kebaikan kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi keampunan kepada sahabat-sahabat kita yang pergi sebelum pada kita, daripada saudara-saudara kawan-kawan kita di taman ini, dan yang paling mesti ialah daripada kalangan keluarga ibu bapa kita. Janganlah lupa setiap hari kita membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sepanjang hidup kita sentiasa kita mendoakan untuk kebebasan, keampunan keluarga kita, orang yang terdekat dan orang kita sayang, dan seterusnya kepada orang-orang kita setaman ini dan muslimin dan muslimat, supaya dibebaskan daripada api neraka. Kita tak rugi sebenarnya bila kita doa kepada orang lain, maka Allah kata pada dia dan pada kamu juga. Tentu kita doa pada ya Allah bila kesembuhan pada dia, maka Allah kata bagi dia dan bagi kamu juga. Kalau kita doa kehancuran kepada orang, maka bagi dia dan bagi kita juga. Itu kita tak nak. Sebab itu kita kena mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka mereka akan mendoa kepada walaka dan bagi kamu juga. Sebab itu kita kena sentiasa baca Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah mereka berdua kedua ibu bapa kami, mereka berdua ni kama rabbayani, supaya mereka seperti mana rabbayani, supaya mereka menjaga suatu kita. Bagaimana ibu bapa dulu menjaga kita suatu kecil dulu, kan? Ibu bapa adalah ibu yang menjaga waktu kita. Bagaimana kasih sayang dan kasihan terbelah kepada mereka itu, maka kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berhamhuma, beri rahmat kepada mereka berdua. Doa ni adalah sebagai seorang anak yang soleh. Rabbighfirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Banyak doa-doa kita doa kepada keampunan dan rahmat kepada mereka di saat-saat akhir ini. Dan doa-doa yang amal-amalan yang paling banyak sekali yang kita perlukan sekali ini ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sebanyak-banyak mungkin. Dan waktu kita mengucapkan astaghfirullahalazim, kita mengenangkan ya Allah, ini dosa banyak ya Allah. Dan kita tak beritahu kepada orang, tak perlu beritahu kepada orang, dan kita boleh dalam hati kita, ya Allah, banyak dosa ni, Allah, dosa ni, dosa mata, dosa. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya. Dan kalau kita tak nak kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa dalam keadaan hati suci dan bersih untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya memohon maaf di atas kekurangan yang ini. Semua ni banyakkan sebagai remind sajalah. Semua dah tahu, semua dah tahu hadis-hadis, dah ingat dah tentang hadis ni, kan? Contohnya hadis yang kita tahu, contoh saya baca hadis ini, kan, iza kana awal lailah min Ramadan, apabila masuk satu awal Ramadan, kenangan kita di Ramadan, sufidat syaitan diikat, wa maradatul jin, dan belenggu syaitan, wa lughil qatu abwaban, pintu neraka ditutup. Nak bagi ruang kepada kita, dan ikat syaitan pula dilemahkan kekuatannya. Yang ada, kita berlawan dengan syaitan yang diikat, kita kalah. Macam mana kalau syaitan terlepas satu Syawal, itu yang sangat gembira sangat tu. Syaitan lepas satu Syawal, wa baratijat falam yaftah minha baban, tidak dibuka pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka seluas-luasnya. Pintu surga dibuka, pintu taubat dibuka, tapi seseorang itu tak boleh masuk. Pintu-pintu yang dibuka banyak tu tak boleh masuk, kan? Pintu banyak tak boleh masuk, pintu surau tu tak boleh masuk. Maka pintu lain pun tak boleh masuk juga, kan? Maka pintu surau dia tak boleh masuk, macam mana dia nak masuk pintu syurga sebenarnya? Falam yuqminha ababan, dan tidak dibuka
dan tidak ditutup pintu surga, ini dibuka seluruhnya. Wa nadil munadian, dan malaikat bertanya, ya baghil khair, wahai orang yang nak kebaikan, akbil, come on, datang, welcome, datang masuk lagi. Yang nak kebaikan datang, masuk dalam Ramadan ini kebaikan ada. Wa ya baghil syarr, dan orang yang tak nak kejahatan, aksid maknanya pendekkan, jangan buat satu benda. Maknanya dah panggil dah, marilah buat, marilah solat tarawih, marilah solat berjemaah 5 waktu. Baghil khair. Walillahi utaka minan nar, dan bagi Allah setiap malam kebebasan daripada api neraka. Setiap malam ada kebebasan Allah beri kepada seorang hamba itu kebebasan daripada api neraka. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ni aja'alna min utaka minan nar, daripada orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Allahumma amin. Allahumma amin. Jadi semoga kita diberi oleh Allah sebagai petunjuk dan kekuatan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wafi'an wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau suka kepada keampunan dan kemaafan. Oleh itu maafkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa ahli keluarga kami, ya Allah. Dan sanak saudara mari datuk nenek moyang kami, ya Allah, yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berilah kemaafan kepada mereka, ya Allah. Dan seluruhnya para jemaah kita semua, ya Allah, dan daripada kaum muslimin dan muslimat, ya arhamar rahimin. Allahumma atiq riqabana wa riqabi abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqabi abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami daripada api neraka, daripada kalangan ibu bapa kami dan daripada ibu-ibu kami yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah, daripada keturunan nenek moyang kami, ya Allah, daripada muslimin dan muslimat, ya Allah. Allahumma lakal jannata, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah tinggalkan Ramadan ini, melainkan Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Kau terimakanlah segala amal ibadat kami, daripada solat tarawih, daripada zikir, baca Al-Quran dan sedekah, dan segala amal soleh kami, ya Allah, ya arhamar rahimin. Seperti mana Engkau menganiakan Ramadan pada kami pada tahun ini, Kau terimakanlah segala amal kami, ya Allah. Ya Allah, Kau akhirlah kami Ramadan ini dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah malam Lailatul Qadar, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, lanjutkanlah usia kami, ya Allah, supaya kami dapat bertemu lagi malam Lailatul Qadar di tahun akan datang dan Ramadan, ya Allah. Ya arhamar rahimin, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya mujibas sa'ilin, ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, terimakanlah segala amalan-amalan kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami daripada atqun minan nar, ya Allah, atqun minan nar. Ya zal jalali wal ikram, jadikanlah kami daripada orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya zal jalali wal ikram, ya mujibas sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kulla takina ila anfusina tarfata'in wa la aqalla min zalika ya liman maula wa ya liman majid. Ya Allah, ya Tuhanku, ya hayyu ya qayyum, irhamna, ya Allah, rahmatilah kami dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya zal jalal wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah ya muhdibas sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbala ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.